pemerintah Baitullah. Selama itu dia adalah pemerintah Baitullah. Saya baca daripada kitab Ar-Rahiqul Maktum. Maka kata penulis buku, berapa lamakah Nabi Ismail memerintah? Kata penulis buku, Bani Ismail memerintah selama 137 tahun. Diambil daripada kitab Imam At-Tabari. Maka beliau menjadi pemerintah Mekah selama 137 tahun. Ini daripada kitab Ar-Rahiqul Maktum. Ketika mana beliau masih hidup, orang Jurhum pada waktu itu tak berani untuk ganggu. Namun Nabi Ismail pada waktu itu dia berkahwin dengan wanita Jurhum. Dia berkahwin dengan wanita Jurhum. Dan daripada situ lahirlah 12 orang anak. Apa nama anak dia? Semua ada dalam kitab ni. Tapi daripada sudut bagaimana riwayat, rujukan, wallahu a'lam. Tapi dinukilkan di sini nama-nama 12 orang anak Nabi Ibrahim. Antaranya Nabat, Nabayut, Qaidar, Adba'il, Mibsham, Mishma, Duma, Misha, Haddad, Taima, Yatur, Nafis dan Qaiduman. Ini 12 orang anak dia. Tapi daripada 12 orang ni kita nak kenal dua je. Kita nak kenal dua sahaja. Maka yang pertama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita nak kenal akan moyang Nabi Allah, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir pada waktu itu daripada keturunan Qaidar. Dia Nabit dan Qaidar. Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir daripada keturunan Nabi Allah Ismail yang bernama Qaidar. Okey. Lalu ketika mana Nabi Ismail meninggal dunia, pada waktu itu orang Jurhum taat perjanjian sampai pada 2 orang anak. Yang menjadi pemerintah pertama selepas Nabi Ismail adalah Nabit. Bila meninggal, adik dia Qaidar. Lepas Qaidar meninggal, orang Jurhum langgar perjanjian. Orang Jurhum langgar perjanjian. Pada waktu itu mereka rampas pemerintahan Baitullah, mereka rampas pemerintahan Kaabah daripada keturunan Nabi Allah Ismail. Sebab itu kata para ulama, daripada zaman Nabit dan Qaidar sampailah kepada moyang Nabi yang bernama Qusay. Waktu itu keturunan Nabi Allah Ismail ataupun dikenali sebagai Adnan, pada waktu itu mereka mula berpecah-pecah. Mereka menjadi orang asing dekat negara sendiri. Mereka mula berpecah-pecah. Daripada zaman Qaidar, anak kedua Nabi Ismail, sampailah kepada zaman Qusay, mereka pada waktu itu berpecah-pecah. Sebelum datangnya Qusay, orang-orang Quraisy ataupun bangsa Adnan, kata penulis buku, mereka cuba untuk mengambil balik mereka punya hak, iaitu pemerintahan Kaabah. Lalu pada waktu itu ada satu kabilah yang duduk berhampiran dengan Mekah, dikenali sebagai kabilah Khuza'ah. Sejarah ni penting. Kenapa penulis buku cerita sejarah ni? Kenapa orang Quraisy tak masuk Islam? Ini antara sebab dia. Kita akan faham kemudian. Kenapa ketika mana perjanjian Hudaibiyah berlaku, orang-orang Khuza'ah join Nabi, dia tak join Quraisy? Ada sebab dia. Kenapa bila berlakunya pembukaan kota Mekah, orang Quraisy pergi bunuh orang Khuza'ah, yang menjadi sebab Nabi bawa 10,000 tentera? Kerana orang Quraisy langgar perjanjian damai dengan Nabi. Sepatutnya mereka tak boleh ganggu Khuza'ah. Khuza'ah itu tim Nabi. Walaupun dia duduk dekat Mekah, Khuza'ah tim Nabi. Sebenarnya itu berlarutan daripada sebelum kelahiran Nabi lagi. Permusuhan, dengki, tidak puas hati daripada sebelum kedatangan Nabi SAW lagi. Sebab itu mereka ingat sejarah, mereka kekal begitu, menjadikan kalaulah kita faham sejarah ini, bila kita baca perjanjian Hudaibiyah baru kita faham. Bila kita baca tentang peristiwa pembukaan kota Mekah baru kita faham. Sebab itu penulis buku dia tarik kisah tentang Nabi daripada sebelum kelahiran Nabi SAW lagi. Ketika mana beberapa ketika sebelum datangnya Qusay, maka orang Quraisy pada waktu itu dia cuba minta tolong dengan satu kabilah yang duduk berhampiran dengan Mekah. Nama kabilah itu adalah Khuza'ah. Kha Zai Alif Ain dengan ta marbutah.
Khuza'ah. Maka orang-orang Khuza'ah ini didatangi oleh orang Quraisy. Orang Quraisy pelarian. Kalau kita baca dalam sejarah, mereka tak ada apa-apa, walhal mereka penduduk asal. Mereka adalah daripada keturunan Nabi Allah Ismail, tetapi mereka tak ada apa-apa. Maka mereka minta tolong dengan orang Khuza'ah. Dia kata, wahai Khuza'ah, tolong kami menjadi pelarian dekat tempat asal kami sendiri, padahal tanah ini adalah tanah nenek moyang kami Ismail, kerana kami ada yang mula-mula tinggal di sini, namun bangsa Jurhum telah mengkhianati perjanjian. Khuza'ah pun kata, tak ada masalah, kami tolong. Namun orang Quraisy salah minta tolong. Maka pada waktu itu kata penulis buku, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka pada waktu itu orang-orang Khuza'ah tolong, dan berlakulah pertempuran antara Khuza'ah yang disokong oleh Quraisy dengan pada waktu itu orang Jurhum yang menjadi pengetua Mekah. Berlakulah peperangan demi peperangan sehingga akhirnya pada waktu itu orang-orang Jurhum kalah. Ketika mana orang Jurhum kalah, disitulah berlakunya peristiwa telaga Zamzam hilang. Orang Jurhum kalah dalam perang tersebut. Lalu mereka ambil semua harta-harta Kaabah, kerana Kaabah ada harta. Setiap kali orang datang pada musim haji, mereka sumbang untuk Baitullah, lalu menjadi harta milik Baitullah. Adanya emas, adanya perhiasan, adanya apa. Maka pada waktu itu orang Jurhum bila kalah dalam perang, kata penulis buku, mereka pada waktu itu ambil segala harta Kaabah, mereka masukkan ke dalam Zamzam, dan pada waktu itu mereka timbus Zamzam hilang. Zamzam hilang, tak ada Zamzam. Lalu kalaulah dalam soalan ada yang tanya, bilakah Zamzam hilang? Zamzam hilang ketika mana Jurhum lari meninggalkan Mekah. Maka kata penulis buku, pada waktu itu orang Jurhum pada waktu itu masukkan segala harta Kaabah ke dalam telaga Zamzam, kerana mereka marah, mereka kena halau keluar, dan pada waktu itu mereka timbus Zamzam. Sebab itu Zamzam hilang. Dan bila kita faham kisah Zamzam hilang, maka barulah kita faham kenapa orang Quraisy mereka sangat menghormati Abdul Muttalib, atuk Nabi. Adakah kerana atuk Nabi ada jawatan? Langsung tak ada. Atuk Nabi mana ada jawatan. Tugas atuk Nabi hanya beri makan minum kepada tetamu haji, bagi makan kepada tetamu haji, yang kita akan baca kemudian. Itu je tugas dia. Dia tak ada jawatan. Kenapa orang Quraisy menghormati Abdul Muttalib? Nanti bila tiba pada muka suratnya kita akan baca, kerana Abdul Muttalib yang menjumpai telaga Zamzam. Beratus-ratus tahun hilang. Lalu timbul soalan, macam mana orang Quraisy mereka hidup tanpa adanya telaga Zamzam? Sebab itu datangnya satu telaga yang terkenal dalam sirah, masih ada telaga tu, cumanya tak diguna. Itulah telaga Zituwa, Bi'ru Zituwa, Zal ya ta waw dengan alif maksurah, alif berbentuk ya, telaga Zituwa. Telaga Zituwa ni dia dekat dengan Masjidil Haram. Cumanya dia bukan dekat kawasan hotel orang Malaysia, di kawasan hotel bertentangan. Ada telaga Zituwa. Dia dah ditutup dengan binaan, tapi masih ada. Kerana itulah telaga yang diguna pakai oleh orang Quraisy ketika mana telaga Zamzam tak ada. Itu adalah telaga Zituwa. Sebab itu bila kita baca tentang hadis-hadis Nabi SAW buat haji, kan Nabi SAW sebelum masuk Mekah Nabi mandi. Daripada situ dalam mazhab Syafi'i, sunnah masuk Mekah mandi. Nabi mandi kat mana sebelum masuk Mekah? Nabi mandi dekat telaga Zituwa, kerana Zituwa dikira sebagai pinggir Mekah pada waktu itu. Lalu telaga Zamzam ditimbus. Orang Jurhum punya marah. Ketika mana orang Jurhum telah melarikan diri, maka pada waktu itu orang-orang Quraisy sangka mereka akan dapat kembali pemerintahan Mekah. Sebab mereka yang berhak. Tetapi kesilapan mereka minta tolong dengan orang-orang Khuza'ah. Rupa-rupanya orang Khuza'ah tolong tak ikhlas. Maka untuk kali kedua orang Quraisy menjadi pelarian dekat negara sendiri, maka Khuza'ah menjadi pemerintah Mekah. Khuza'ah dia tak bagi. Dia kata nak bagi, tetapi dia tak bagi.
Dan orang Quraisy tak boleh kalahkan Khuza'ah, sebab Khuza'ah lagi kuat daripada mereka. Orang Quraisy berpecah-pecah. Dia pada waktu itu masing-masing ada ego dia, masing-masing ada kepentingan tersendiri. Maka pada waktu itu Khuza'ah memerintah. Kata penulis buku Syekh Safiur Rahman, berapa lamakah orang Khuza'ah mengkhianati perjanjian? Selama 300 tahun. Dia minta tolong dengan salah orang, menjadi pelarian lagi sekali untuk selama 300 tahun. Inilah cerita tentang Quraisy. Sehingga datangnya moyang Nabi yang bernama Qusay. Lalu Qusay adalah seorang yang mana dia tak membesar dekat Mekah. Mak dia berkahwin selepas kematian suami pertama dia. Mak dia berkahwin dengan orang Syam. Syam dikira sebagai negara maju ataupun sebagai negara yang terkemuka pada waktu itu, kerana ianya adalah milik Kaisar, Raja Rom. Pada waktu itu kuasa besar dunia hanya ada dua selain daripada kerajaan kecil yang lain. Maka pada waktu itu Qusay dibesarkan di Syam. Dia dibesarkan di Syam. Dia orang Mekah tetapi dibesarkan di Syam. Mak dia berpindah ke sana dan berkahwin dengan orang sana. Lalu ketika mana orang Khuza'ah menjadi pada waktu itu pemerintah Baitullah, untuk seronokkan hati orang Quraisy, dia bagi beberapa jawatan kepada orang Quraisy. Jawatan yang langsung tak ada apa-apa fungsi. Jawatan pertama, kata penulis buku, menjaga keamanan manusia ketika mana ibadah haji. Itu tugas dia, setahun sekali je. Lalu jawatan tu dibagi orang Quraisy supaya orang Quraisy diam. Lalu dibagi musim haji, kementerian yang jaga musim haji, keselamatan, itu orang Quraisy pegang. Yang kedua, untuk kumpulkan jemaah haji, tugas tu dibagi pada orang Quraisy. Yang ketiga, daripada sudut menentukan bulan-bulan, kerana bulan Muharram, Rejab, Sya'ban dah diguna daripada sebelum kedatangan Islam. Nak menentukan masuknya bulan baru, keluarnya bulan sebelumnya, itu tugas orang Quraisy yang ketiga. Lalu ini je tugas orang Quraisy. Yang lain semua mereka tidak berikan kepada Quraisy. Lalu orang Quraisy yang dapat jawatan dia seronok dan dia tenangkan Quraisy yang lain. Tak apa, kita dah dapat sesuatu lebih baik daripada zaman Jurhum. Sebenarnya langsung tidak. Kata penulis buku Syekh Safiur Rahman, keadaan Quraisy pada zaman Khuza'ah lebih teruk daripada zaman Jurhum, sehingga mereka mula tinggal dekat bukit-bukit. Mereka dah tak tinggal dekat Mekah, mereka tinggal dekat bukit-bukit. Inilah keadaan Quraisy selama 300 tahun. Ini keadaan mereka selama 300 tahun, kata penulis buku. Sehinggalah datangnya hero. Siapa hero dia? Qusay bin Kilab, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Moyang Nabi yang keempat. Moyang Nabi yang keempat. Abdullah, Abdul Muttalib, Hashim, Abdul Manaf, Qusay. Sehingga datangnya Qusay. Maka pada waktu itu Qusay dia membesar dekat Syam. Namun dia sangat cintakan tempat dia, itulah Mekah, kerana dia tahu dia adalah orang Quraisy daripada bangsa Adnan. Maka pada waktu itu Qusay dia telah kembali ke Mekah setelah dewasa. Dia tak duduk dekat Syam, dia kembali ke Mekah setelah dewasa. Dan pada waktu itu dia tak di brainwash macam pemuda-pemuda Mekah yang lain, sebab dia tak membesar kat Mekah. Dekat sini kita boleh ambil pengajaran, orang yang dibesarkan pada zaman penjajah semestinya dia akan di brainwash oleh penjajah. Itu bezanya, kata para ulama sirah, Qusay dengan pemuda Mekah yang lain. Banyak saja pemuda Mekah, tetapi mereka berbeza dengan Qusay sebab mereka membesar daripada kalangan Khuza'ah. Maka mereka merasa diri mereka kecil, diri mereka tak ada apa-apa, diri mereka tak boleh lawan Khuza'ah. Dan itu menjadi sebab bila orang Quraisy kuat, mereka sangat berdendam dengan Khuza'ah, yang menjadi sebab pembukaan kota Mekah pada tahun yang ke-8 Hijrah, sebab orang Khuza'ah dah join dengan Nabi dan mereka langgar perjanjian yang kita akan baca kemudian. Maka kata penulis buku rahimahullahu ta'ala, ketika mana Qusay datang, sebab dia tak di brainwash dengan orang Khuza'ah, dia membesar di Syam. Maka pada waktu itu dia mula atur perancangan untuk rampas balik pemerintahan Kaabah. Macam mana dia buat? Kata penulis buku,
perkara pertama dia buat adalah dia satukan orang Quraisy. Dia satukan orang Quraisy. Kerana orang Quraisy ni berpecah banyak. Bahkan pada zaman Nabi pun mereka berpecah balik. Sebab itu kalau kita baca dalam sirah, orang Quraisy dia tidak ada pemimpin yang tertinggi. Masing-masing jaga bahagian masing-masing. Sebagai contoh, untuk mengisytiharkan perang adalah daripada keluarga Banu Abdud Dar. Itulah keluarga Abu Sufyan. Bila isytihar perang adalah Banu Abdud Dar. Bila isytiharnya pada waktu itu perniagaan, nak berniaga bila, itu keluarga lain. Itu adalah Quraisy. Yang membuat keputusan dalam parlimen Darun Nadwah, keluarga lain. Itu adalah sistem Quraisy pada zaman Nabi SAW. Maka pada waktu itu Qusay dijumpa dengan semua pecahan-pecahan Quraisy. Kerana Quraisy adalah kabilah. Dalam kabilah dia ada Banu Hashim, kemudian kita nampak Banu Abdud Dar, kemudian contohnya keluarga Abu Bakar, Banu Tamim dan sebagainya. Dia ada pecahan-pecahan yang lain yang dipanggil suku. Kata penulis buku, ketika mana Qusay datang, perkara pertama dia buat, disatukan orang Quraisy. Perkara kedua yang dia buat, dia cerdik. Dia ambil jalan cepat. Apa dia buat? Dia kahwin dengan anak perempuan pemimpin Khuza'ah. Lalu dia kahwin dengan anak perempuan pemimpin Khuza'ah. Lagi cepat untuk dia mendapat apa yang diinginkan. Lalu siapakah nama anak perempuan Khuza'ah ini? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebentar. Okey. Lalu namanya adalah Huba. Maka pada waktu itu pemimpin Khuza'ah bernama Hulail. Maka pada waktu itu Hulail jatuh hati dengan Qusay. Maka pada waktu itu dikahwinkan Qusay dengan anak perempuan dia. Tetapi Qusay bukanlah kejam. Dia bukan bunuh ayah mertuanya. Dia jadi menantu yang baik. Selagi mana ayah mertua dia hidup, Hulail dia jadi menantu yang baik. Dia taat, dia tak lawan langsung. Namun ketika mana Hulail meninggal dunia, dan Hulail dia tak ada anak lelaki kecuali anak perempuan dia sahaja yang bernama Huba. Disitulah pada waktu itu ketika mana musim haji. Kenapa musim haji? Sebab musim haji manusia kumpul daripada kalangan penduduk Mekah dan juga daripada kalangan penduduk-penduduk luar Mekah. Dan disitulah pada waktu itu Qusay dia telah rancang dengan semua kabilah Quraisy. Dan pada waktu itu dia telah isytiharkan yang dialah pemerintah Mekah yang sah. Dan pada waktu itu berlakulah peperangan yang akhirnya dimenangi oleh Qusay. Maka sebab itulah Qusay adalah orang Quraisy yang pertama yang mengambil semula pemerintahan Mekah sebelum yang pada waktu itu dipegang oleh Jurhum selama beribu tahun dan dipegang oleh Khuza'ah selama 300 tahun. Sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita nak baca tentang Qusay? Bila pada waktu itu Qusay menjadi pemerintah, dia dah belajar daripada kesilapan nenek moyang dia benarkan orang Jurhum tinggal kat Mekah. Maka pada waktu itu Qusay dia buat satu peraturan. Apakah peraturan dia? Tak ada orang luar yang boleh duduk dekat Mekah kecuali mesti dapat jaminan orang Mekah. Sebab itu kalau kita faham betul-betul Qusay punya ketetapan, kenapa Ammar punya ayah Yasir kena seksa, padahal dia bukan orang Mekah dan dia bukan hamba. Yasir bukan hamba, isteri dia Sumayyah hamba. Kenapa? Yasir orang Yaman. Yasir kena seksa sebab dia minta izin duduk kat Mekah. Maka pada waktu itu yang bagi jaminan yang dia akan berlaku baik adalah Banu Makhzum, keluarga Abu Jahal. Tiba-tiba dia masuk Islam. Sebab itu Abu Jahal seksa dia sebab dia langgar perjanjian. Dan sebab itu kalau kita tengok negara Arab, mereka cukup kedekut dengan citizenship mereka. Dia tak bagi mana-mana negara Arab, kecuali lah kalau tuan-tuan pandai main bola. Pandai main bola, dia bagi kerakyatan, sebab dia memang minat bola. Lalu pandai main bola, dia bagi kerakyatan. Tetapi mereka sangat tidak bagi. Daripada zaman Qusay lagi,
Maka kalau kita baca di sini kata Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri, ketika mana pada waktu itu Qusay menjadi pemerintah Mekah setelah berlakunya peperangan dengan orang-orang Khuza'ah, namun dia pun pandai, dia dah beli sebahagian daripada orang Khuza'ah untuk berpihak padanya, dan di sinilah dia buat beberapa ketetapan. Antaranya yang pertama, pada waktu itu semua tanah Mekah tak dibenarkan untuk orang luar, hanya untuk Quraisy. Kalaulah ada orang luar nak duduk, itu yang dipanggil dalam bahasa Arab dhaman, kena ada orang Mekah yang jamin. Kena ada orang Mekah yang jamin, barulah orang luar tersebut boleh duduk di Mekah. Antara perkara yang pada waktu itu Qusay buat, kerana orang Quraisy dah berpecah lama, mereka dah berpecah daripada zaman Jurhum, disusuli zaman Khuza'ah, maka pada waktu itu Qusay telah buat beberapa perkara, antaranya 6 sistem penting. Yang pertama, beliau telah mengasaskan Darun Nadwah. Darun Nadwah yang mana dikenali sebagai parlimen Quraisy. Quraisy punya parlimen. Lalu Qusay buat nadwah ini kat mana? Dia buat betul-betul sebelah Kaabah. Dan kalaulah sahabat-sahabat rajin jalan-jalan kat situ akan nampak adanya tulisan tiang Darun Nadwah. Dia tak jauh daripada Hijr Ismail, dekat kawasan itu. Benda tu dah tak ada, cuma dikenali, diingati dengan tiang-tiang ataupun dengan kawasan-kawasan yang diketahui sebagai Darun Nadwah. Kenapa Qusay bin Kilab pada waktu itu buat parlimen Darun Nadwah berhampiran dengan Kaabah? Kerana bila orang Quraisy bergaduh dalam mesyuarat, bergaduh pada waktu itu dalam perbincangan, dia akan kata, tengok Mekah, tengok Kaabah, kita dah beribu tahun menjadi pelarian di Kaabah, padahal adalah milik kita. Adakah nak berpecah dan pada waktu itu menjadi begitu? Maka pada waktu itu orang Quraisy akan diam. Namun tak jadi juga. Bila Qusay mati, gaduh balik. Itulah Quraisy. Lalu bila Qusay mati, gaduh balik. Dan kat situlah kita nampak pergaduhan di antara keluarga Abu Sufyan dan juga keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita akan baca kemudian. Sebab itu mereka tak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah pembukaan kota Mekah. Dia ada cerita, ada kisah dia yang perlu kita kenal. Okey, lalu benda pertama yang Qusay buat adalah pada waktu itu Darun Nadwah, yang merupakan tempat orang Quraisy bermesyuarat. Yang kedua adalah Al-Liwa. Al-Liwa maksudnya bendera. Lalu Al-Liwa adalah tugasan untuk menentukan perang. Lalu sebelum ni tak teratur, nak perang-perang, tak ada ketua, tak ada yang menentukan. Maka Qusay tetapkan adanya jawatan Al-Liwa, bendera yang memberi makna perang, Lalu dalam istilah kita adalah Kementerian Pertahanan. Yang ketiga adalah Al-Qiyadah. Al-Qiyadah adalah pada waktu itu yang menentukan Quraisy nak berniaga pada bulan berapa dan nak berniaga ke mana. Orang Quraisy mereka berniaga setahun 2 kali, menuju ke Syam dan menuju ke Yaman. Syam terletak di utara, Yaman terletak di selatan. Lalu yang menentukan bila nak berniaga adalah Al-Qiyadah. Maka itu jawatan yang ketiga. Pada zaman kemudian, jawatan itu dipegang oleh Hashim, oleh moyang Nabi SAW. Maka itu yang ketiga, Al-Qiyadah. Kerana orang Quraisy dia tidak ada sumber ekonomi kecuali selain daripada perniagaan. Yang keempat adalah tugasan Al-Hijabah. Al-Hijabah bermaksud menguruskan Kaabah. Lalu itu ada tugasan dia, Al-Hijabah. Maka tak ada siapa yang boleh buka Kaabah ataupun tutup Kaabah. Tapi pada waktu itu buka tutup Kaabah pun bukan apa, sebab Kaabah tak ada pintu pun. Kaabah waktu tu tak ada pintu sangat. Dan waktu itu Kaabah ada 2 pintu, dan pintunya taklah tinggi macam zaman kita. Pintunya pada waktu itu sama level dengan tanah. Pada usia Nabi 35 tahun, barulah orang Quraisy ubah segalanya. Maka itu yang keempat adalah Al-Hijabah. Yang kelima dan keenam jawatan yang orang tak nak. Hilang dah muka surat dia sebentar. Yang kelima adalah As-Siqayah. As-Siqayah memberi minum tetamu haji. Dan yang keenam Ar-Rifadah, memberi makan tetamu haji.
Qusay adalah orang yang pertama-tama dia tetapkan bahawa bila orang haji datang, kita kena sediakan makan dan kita kena sediakan minuman. Itu ditentukan. Zaman kita bila datang musim haji, mereka yang nak buat duit dengan tetamu haji. Mereka yang nak buat duit. Tetapi Qusay tidak. Lalu sebab itu macam mana Qusay boleh dapat duit untuk bagi tetamu haji makan dan minum? Maka untuk itu dia telah ambil cukai daripada orang Quraisy. Bila dekat je musim haji, maka pada waktu itu dia wajibkan orang Quraisy untuk bayar. Dan daripada situlah pada waktu itu disediakan makan dan minum pada musim haji. Makan dipanggil rifadah, minum dipanggil siqayah. Dua jawatan ni tak ada siapa nak. Sebab itu dua jawatan ini diserahkan kepada keluarga Nabi, Abu Talib dan sebagainya. Ini jawatan yang tak famous, jawatan yang tak ada apa-apa. Sebab itu kalau kita faham tugas jawatan ini daripada zaman Qusay, sebab itu pada waktu Hajjatul Wada, ketika mana Nabi pada tarikh 10 Zulhijjah, Nabi SAW kembali ke Mekah untuk tawaf. Pada waktu itu Nabi nampak keluarga Nabi bagi minum pada tetamu haji. Kan Nabi SAW bersabda, kalaulah aku takut orang berebut-rebut pada waktu itu nak ambil air daripada aku, nescaya aku akan tolong kamu wahai keluarga aku, kerana mereka bagi minum pada tetamu haji. Maka ini adalah 6 tugas yang Qusay buat, 6 kementerian. Siapa yang pegang kementerian ni? Semua Qusay pegang. Sebab dia anggap pada waktu itu Quraisy masih belum pandai, maka semua kementerian ini Qusay yang pegang. Dialah ketua, dialah yang menentukan dalam mesyuarat, dialah segala-galanya. Sebab itu Qusay bin Kilab dikira sebagai bapa Quraisy yang kedua. Quraisy itu adalah nama yang lain, bukan Qusay, tetapi Qusay Thani ataupun Quraisy Thani ataupun Quraisy yang kedua digelar kepada Qusay bin Kilab kerana dia berjaya menyatupadukan orang Quraisy pada zaman dia sampailah beliau meninggal dunia. Dah habis ke waktu? Ada lagi 2 minit. Okey. Lalu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika mana Qusay meninggal dunia, dia tinggalkan 2 orang anak lelaki. Anak yang pertama tak disukai oleh orang Quraisy, bernama Abduddar. Anak yang kedua adalah disukai oleh orang Quraisy, bernama Abdul Manaf. Itulah moyang Nabi SAW, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Ketika mana Qusay meninggal dunia, dia bagi semua jawatan kepada anak pertama dia Abduddar. Dia tak bagi apa-apa jawatan pada anak kedua dia Abdul Manaf. Abdul Manaf okey, tak ada masalah. Maka belum lagi bermula perang. Maka selagi mana Abdul Manaf hidup, dia tak kisah, dia tak ada jawatan. Abang dia dapat semua jawatan. Kata penulis buku, namun setelah Abdul Manaf meninggal dunia, bermulalah perang saudara di antara anak-anak Abdul Manaf dengan pakcik mereka Abduddar dan sepupu-sepupu mereka, iaitu anak-anak Abduddar. Dan di sini gaduh balik. Baru satu kan, maka mereka gaduh balik, dan daripada pergaduhan inilah mereka bahagi-bahagi tugas. Dan di sinilah nanti kita akan nampak kenapa orang Quraisy tak nak beriman kepada Nabi, sebab semua jawatan mereka ada. Tiba-tiba Banu Hashim yang dah kalah dalam pergaduhan, boleh ada satu jawatan yang mereka tak boleh nak lawan. Itulah jawatan sebagai seorang Rasul. Sebab itu mereka sangat dendam dengan Banu Hashim, sehinggakan pada tahun 8 Hijrah, pembukaan kota Mekah, bila mereka tengok akhlak Nabi, barulah mereka pada waktu itu masuk Islam. Kita akan sambung pada bulan depan insya-Allah ataupun pada waktu yang lain. Moga-moga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairah. Terima kasih di atas segala perhatian yang diberikan.